Allah, Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li ikhwanihi min al-anbiya wal-mursalin wal-malaikati wal-muqarrabin wa awliya'illahi as-salihin wa li ulama'il 'amilin wa li mashayikhina wa li walidina wa khususan li sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarraf wa karrama wa baraka wa 'azzam wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahu fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a 'ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام في كل عام. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وارزقنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan perkenannya dapat lagi sama-sama kita bertemu dalam majlis muzakarah pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Halat al-Abrar wa Syiar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Hari ini kita pada majlis yang ke-121. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kita pada majlis yang ke-121 dan kita masih lagi pada baki kitab Azkarul Hajj, berkenaan dengan zikir-zikir semasa mengerjakan haji. Dan kita telah selesai semua berkenaan dengan nusuk, berkenaan dengan haji. Hari ini kita pada faslun fima yaquluhu idza shariba ma'a zamzam, apa yang dibaca ketika mana minum air Zamzam. Dan insya-Allah kita akan cuba habiskanlah Azkarul Hajj ni pada hari ini, insya-Allah setakat yang mampu. Kita baca secara sardan lah, kita baca secara cepat dan hanya taklik, ulasan secara ringkas saja. Baik, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Rawaina an Jabir
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'u zamzam lima syuriba lah. Meriwayatkan daripada Sayyidina Jabir yang sambung sanadnya dengan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma'u zamzam, air zamzam ni lima syuribalah, bergantung kepada apa yang diniatkan semasa meminumnya. Apa yang kita hajat semasa minumnya, insya-Allah Allah Taala akan perkenankan, Allah Taala akan kurniakan kepada kita, kepada orang yang minum minuman tersebut, air zamzam tersebut. Ma'u zamzam lima syuribalah, lahu ni yakni min ajlihi. Dalam bahasa Arab dia difahami dengan min ajlihi, yakni dengan apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan semasa minum air zamzam tersebut. Dan hadis ni kalau boleh difahami dengan riwayat yang lain, riwayat Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang mana hadis tersebut dia ada sambungan dia melalui sanad riwayat daripada Ibn Abbas, iaitu fa in syaribtahu tastashfi bihi syafakallah. Sekiranya kamu minum air zamzam tersebut dengan niat meminta supaya Allah Ta'ala mengubat penyakit, syafakallah, Allah Ta'ala akan menyembuhkan kamu. Wa in syaribtahu musta'izan 'adakallah. Sekiranya kamu minum air zamzam tersebut dengan niat Allah Ta'ala minta perlindungan dengan Allah, sama ada perlindungan daripada api neraka dan sebagainya, Allah Ta'ala akan perkenankan, Allah Ta'ala akan melindungi kamu. Wa in syaribtahu liyaqta'a dhama'aka wa qata'ahu. Sekiranya kamu minum dengan niat untuk menghilangkan dahaga, Allah Ta'ala akan hilangkan dahaga kamu. Iaitu keberkatan air zamzam ni tersebut bergantung kepada apa yang kita niat semasa kita minum. Itu yang kita dah maklum. Wa hadha mimma 'amila al-ulama wal akhyar bihi fasharibuhu lima taliba lahum jalilah fanaluha. Ini apa yang telah diamalkan oleh para ulama dan orang-orang soleh. Mereka minum dengan hajat, dengan tujuan yang baik, yang mulia. Fanaluha, mereka mendapatnya. Itu keberkatan daripada air zamzam tersebut. Qala al-ulama fa yustahabbu liman sharibahu lil maghfirah aw lish-shifa' min maradin wa nahwi dhalik ay yaqula 'inda shurbihi Allahumma innahu balaghani anna rasulaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma'u zamzam lima shuriba lah. Dan kata para ulama, dianjurkan bagi mereka yang nak minum air zamzam ni, dia berniat dengan lil maghfirah, minta keampunan, aw lishifa, atau minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit, min maradin wa nahwi dhalik, dan seumpama dengannya, ay yaqula 'inda syurbihi, iaitu dia mengucapkan atau dia membaca semasa nak minum zamzam tersebut, air zamzam tersebut, dengan baca Allahumma innahu balaghani, ya Allah, sesungguhnya telah sampai kepada pengetahuanku, anna rasulaka sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Rasul engkau sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zamzam ni bergantung kepada apa yang diniatkan semasa minumnya. Allahumma wa inni ashrabuhu litaghfirali, ya Allah, sesungguhnya daku minum air zamzam ini litaghfirali, supaya engkau mengampuniku, walitaf'ala bi kaza wa kaza, dan kaza wa kaza ni ganti, kita sebut apa yang kita hajatkan, jangan sebut kaza wa kaza tu begitu, yani maksudnya kita ganti, kita sebut apa yang kita hajatkan. Faghfirli waf'al, dan engkau lakukan kepadaku, yani engkau perkenankan apa yang aku minta, maka faghfirli, maka ampunilah daku, waf'al, dan tunaikanlah permintaanku. Au Allahumma inni ashrabuhu mustashfiyan bihi fashfini, ataupun kita dengan doa yang lain,
Ya Allah, inni ashrabuhu mustashfiyan bih. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ni mustashfiyan bih, dengan niat supaya engkau menyembuhkan aku, fashfini, maka sembuhkanlah aku. Wa nahwa hadza, dan seumpama dengannya. Kalau kita tak boleh nak hafal doa ni, boleh saja dengan apa-apa juga niat. Tak kiralah sama dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu, bergantung kepada niat masing-masing. Wallahu a'lam. Itu selesai. Baik, dalam riwayat yang lain ada menyebut baginda Nabi SAW semasa minum air Zam-Zam ni, baginda minum dalam keadaan berdiri. Itu yang kita secara literalnya kita baca Nabi SAW minum air Zam-Zam sambil berdiri. Kata para ulama mensyarahkan hadis tersebut, mengatakan bahawasanya kemungkinan semasa baginda Nabi SAW minum air Zam-Zam tersebut semasa berdiri sebabkan tidak ada tempat untuk duduk, ataupun tempat untuk duduk tersebut tidak sesuai dan seumpama dengannya. Itu para ulama mentakwilkan hadis tersebut, sebabkan ada hadis yang lain mengatakan bahawasanya baginda Nabi SAW menyuruh untuk minum sambil duduk. Dan perbuatan baginda Nabi SAW minum sambil berdiri tersebut untuk menerangkan di bayan al-jawaz, bahawasanya harus untuk minum berdiri, tak ada masalah pun. Tapi yang afdalnya adalah minum dengan sambil duduk, minum sambil dalam keadaan duduk. Itu yang lebih afdal. Wallahu a'lam. Dan disunatkan, kata Imam Nawawi lagi dalam kitab beliau yang lain, mengatakan dalam bahawasanya disunatkan untuk minum air Zam-Zam ni dengan banyak lah, dengan banyak. Disunatkan untuk minum dengan banyak. Baik, faslun fi tawafil wada' wa du'a al-multazam. Kemudian fasal berkenaan dengan tawaf wada' dan juga doa di multazam. Tawaf wada' ni adalah tawaf selamat tinggal, seolah-olah kita nak mengucapkan selamat tinggal kepada Baitullahil Haram, iaitu dengan melakukan tawaf wada'. Seperti mana kita tawaf, kita nak selamat datang. Selamat datang tu tawaf qudum. Sebab solat, kalau kita masuk ke dalam masjid, kita perlu lakukan solat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita datang ke Kaabah, Masjidil Haram, selamat datangnya ialah dengan melakukan tawaf, ini tawaf al-qudum, tawaf qudum. Seperti mana yang berlaku pada kisah Imam Abu Hanifah juga. Beliau ketika mana datang ke Masjidil Haram, kemudian beliau sampai ke depan Kaabah tersebut, beliau terus solat. Kemudian tiba-tiba seorang lelaki, orang awam tegur dia, tepuk bahu imam, kata, wahai lelaki tersebut tak kenal siapa Imam Abu Hanifah pada waktu tersebut. Dia kata, kenapa kamu solat? Kamu hanya perlu tawaf. Itu adalah tahiyatul masjid bagi Masjidil Haram ni. Itu perbezaan di antara Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain. Iaitu selamat datang dengan tahiyatul masjid dengan melakukan tawaf. Dan kalau kita nak meninggalkan Kaabah, Masjidil Haram, iaitu dengan melakukan tawaf. Itu dinamakan sebagai tawaf al-wada'. Dia sama juga dengan tawaf-tawaf yang lain, cuma dibezakan dengan niat, dan juga tak perlu dalam keadaan ihram. Melainkanlah kalau seseorang tersebut dia nak tanpa perlu dalam keadaan ihram, hanya berpakaian pakaian biasa, pakai jubah dan sebagainya, tak perlu berihram dan sebagainya. Dan banyak lagi lah perkara berkaitan. Kalau kita nak faham lebih lanjut, kita boleh rujuk dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Adapun dalam ni hanya kita perlu nak menerangkan sikit banyak berkenaan dengan zikir semasa melakukan
tawaf wada' tersebut. Baik. Wa idza arada al-khuruj min Makkah ila watanihi tawafa lil wada'. Dan sekiranya dia nak berangkat meninggalkan, nak keluar daripada Makkah, dengan syarat dia perlu dia tak kiralah sama ada dia orang tempatan ataupun dia orang luar, dia nak pergi musafir ke tempat yang lain dengan jarak yang lebih daripada 2 marhalah. Contoh dia nak pergi ke Taif dan sebagainya, maka dia perlu untuk melakukan tawaf al-wada'. Wa idza arada al-khuruj min Makkah ila watanihi, iaitu dia nak balik ke negara dia, tawaf al-wada', maka dia perlu tawaf wada'. Summa atal multazam faltazamahu, kemudian dia perlu kalau dia ada kesempatan, dia ada ruang, dia ada diberikan peluang untuk berada di depan Kaabah, dia perlu berada di multazam. Disunatkan ataupun digalakkan berada di multazam, iaitu tempat di antara pintu Kaabah dan Hajarul Aswad. Faltazamahu, dan dia berada di situ. Kalau boleh lah, kalau tak boleh disebabkan ramainya orang dan sebagainya, itu tak perlulah, hanya tawaf biasa saja. Summa qala Allahumma al-baitu baituk wal 'abdu 'abduk wa ibnu 'abdika wa ibnu amatik hamaltani ala ma sakharta li min khalqik hatta sayartani fi biladik wa ballaghtani bi ni'matika hatta a'antani ala qada'i manasikik fa in kunta radita anni fasdad anni ridha wa illa famud al-an qabla an tan'a an baitika dari hadha awan sirafi in adhinta li ghayra mustabdilin bika wala bi baitik wala raghibin anka wala an baitik Allahumma fa ashibni al-afiyah fi badani والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خير الآخرة والدنيا إنك على كل شيء قدير. Itu di antara doa yang dianjurkan para ulama semasa berada di multazam, semasa melakukan tawaf al-wada' tersebut. Kita terjemahlah sebab panjang. Cuma kalau kita nak baca apa-apa juga doa, itu ataupun kita nak bermunajat dengan apa munajat, itu tak ada masalah. Tapi yang isi dia itu dengan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas limpah kurnianya, dengan keizinannya dapat kita melakukan ibadah haji. Kita berterima kasih kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah kerana menyelesaikan ibadah haji kita dengan sempurna. Baik. ويفتتح هذا الدعاء ويختمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى, dan dianjurkan untuk memulakan doa ni dan juga mengakhirinya. Tak kiralah apa-apa juga doa, kita dianjurkan, kita disunatkan untuk memulakan dengan as-sana' ala Allah, iaitu dengan memuji Allah Ta'ala dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah di antara adab dalam berdoa. Wa yakhtimuhu bis-sana' 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengkhatamkan, mengakhiri doa tersebut dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddama fi ghairihi min ad-da'awat, seperti mana disebutkan berkenaan perkara tersebut, iaitu adab dalam berdoa dimulakan dengan memuji Allah Ta'ala dan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak yang berlaku, yang ramai orang yang tak meraihkan adab tersebut. Contoh dalam solat tarawih, ketika mana imam dia baca doa, dia terus kepada Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dia tak mula dengan alhamdulillah dan selawat. Itu dia tak sempurna dia punya doa. Sebab nak kalut sangat nak habiskan solat sehingga terlupa untuk meraihkan adab dalam berdoa. Tapi kalau dia doa tersebut tak ada masalah, cuma dia tak melakukan yang afdal. Cuma yang tak melakukan yang afdal. Dan apa yang kita melakukan yang afdal tersebut lebih dekat kepada mustajabnya doa. Itu yang seperti mana yang telah dikatakan oleh para ulama. Baik. Kama taqaddama fi ghairihi min ad-da'awat
Wa in kanat imra'atan haidan, sekiranya seseorang wanita dia datang dia haid, maka dia tak bolehlah masuk ke dalam Masjidil Haram tersebut. Maka istuhibba laha an taqifa ala babil masjid wa tad'u bihadha ad-du'a, maka dianjurkan bagi dia untuk berdiri di pintu masjid, yakni di luar kawasan masjid, wa tad'u bihadha ad-du'a, itu dalam keadaan menghadap ke arah Kaabah dan berdoa dengan doa yang kita bacakan tadi. Summa tansarif, kemudian dia beredar dengan dalam keadaan melambai ke arah Kaabah, sekalipun dia tak nampak Kaabah tersebut, dia melambai ke arah Kaabah tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian fasal yang terakhir, fasal yang fi ziyarati qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azkariha, berkenaan dengan zikir semasa menziarahi kubur makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukanlah di antara yang perlu dilakukan semasa haji, cuma dia adalah rukun bagi orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruknun min arkanil hub, rukun di antara rukun-rukun mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya di antara, yaitu dengan menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak hadis-hadis berkenaan dengan fadilat menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu di antaranya ialah mendapat, mereka yang menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat ataupun dijanjikan syafaat bagi dia di akhirat kelak. Baik. I'lam annahu yanbaghi likulli man hajja an yatawajjaha ila ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah bahawa sewajarnya lah, seeloknya bagi mereka yang telah mengerjakan haji untuk dia yatawajjaha, untuk dia pergi menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau tak pergi pun tak ada masalah. Boleh kalau dia lepas mengerjakan haji dia terus balik, itu tak ada masalah. Cuma yang afdalnya, yang lebih baik bagi dia adalah dengan menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dah dekat dah, maka tak eloklah, tak molek, orang kata tak manis kalau kita meninggalkan Haramain ataupun Mekah dalam keadaan tanpa kita menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana dhalika tariqahu aw lam yakun, sama ada perjalanan dia tersebut memang dah dalam perjalanan untuk pergi ke Madinah ataupun dia nak pergi ke tempat lain, maka dia seeloknya dia pergi menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Fa inna ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam min ahammil qurbat, kerana sesungguhnya menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di antara ahammil qurbat, ini yang di antara amal ibadat, di antara taqarrub yang afdal, yang lebih yang utama. Wa arbahil masa'i, dan perjalanan ataupun pergerakan perjalanan yang menguntungkan. Wa afdalit talabat, dan sebaik-baik hajat. Wa afdalit talabat. Fa idza tawajjaha li ziyarah aktsara min as-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi, dan apabila dia memulakan perjalanan untuk menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka digalakkan bagi dia untuk memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sepanjang perjalanan dia. Fa idza waqa'a basaruhu ala ashjaril Madinah wa haramiha wa ma yu'rafu biha, dan apabila dia melihat dari jauh, dia melihat pokok-pokok Madinah, wa haramiha, dan kawasan, yakni sempadan Madinah tersebut, wa ma yu'rafu biha zada min as-salah wa taslim alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianjurkan untuk menggandakan, memperbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alallahu ta'ala an yanfa'ahu bi ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam, dia minta kepada Allah Taala supaya Allah Taala memberi manfaat kepada dia dengan ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut.
wa ay yus'idahu biha fid darain, dan minta Allah Taala membahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Wal yaqul Allahumma iftah alayya abwaab rahmatik, dan dia dengan berdoa, Allahumma iftah alayya, ya Allah bukakanlah bagiku abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmat engkau. Warzuqni fi ziyarati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ma razaqtahu awliya'aka wa ahli ta'atik, dan kurniakanlah kepadaku, rezekikanlah kepadaku untuk menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang engkau telah rezekikan kepada para awliya-Mu, wa ahli ta'atik, dan juga ahli ataupun mereka yang taat kepadamu. Waghfirli warhamni, dan ampunilah daku, warhamni, dan rahmatilah, dan kasihanilah daku, ya khair mas'ul, wahai sebaik-baik yang tempat meminta. Itu doa yang dianjurkan oleh para ulama, dan itu bukanlah doa yang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza arada dukhulul masjid, dan apabila dia sampai dah ke masjid Nabawi, istuhibba an yaqul ma yaquluhu 'inda dukhuli baqil masjid, maka digalakkan, dianjurkan bagi dia untuk membaca doa masuk masjid seperti mana masuk masjid-masjid yang lain. Waqad qaddamnahu fi awalil kitab, dan Imam Nawawi telah mendatangkan zikir tersebut di awal kitab, iaitu Allahumma iftah li abwaab rahmatik, itu doa masuk masjid. Sama juga masuk mana-mana masjid disunatkan membaca doa tersebut. Fa idza shalla tahiyatul masjid atal qabr al karim, dan apabila dia telah selesai masuk masjid, maka disunatkan dia untuk solat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Atal qabr al karim, kemudian barulah dia pergi menziarahi kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbalahu wastadbara al-qiblah, itu dalam keadaan beradab, itu dalam menghadap. Fastaqbalahu, iaitu kita menghadap ke arah kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastadbara al-qiblah, dan membelakangi kiblat. Itu yang afdalnya, itu dalam keadaan kita menziarahi, seperti mana kita menziarahi orang yang hidup, kita menghadap ke arah dia. Begitu juga dengan semasa kita menghadap ke arah maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti mana yang kita lihat sekarang, iaitu di kawasan maqam tersebut dijaga oleh polis Arab lah. Kalau kita menghadap ke arah maqam, mereka akan kata menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Itu buruknya adab mereka dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka melarang orang yang menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah maqam. Sebaliknya, sebab mereka kata kalau nak doa menghadap ke arah kiblat. Tapi kata para ulama, kiblat bagi doa ni adalah ke langit. Tapi menghadap ke arah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu di antara adab yang utama. Itu yang lebih afdal berbanding daripada kita menghadap ke arah kiblat. Wastadbara al-qiblah ala nahwi 4 azru'in min jidari al-qabri. Itu dalam keadaan kita tak terlalu hampir dengan jidar al-qabr, itu pagar kubur makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Itu dalam sekadar 4 azru'in, iaitu 4 hasta. Wa sallama muqtasidan la yarfa'u sautahu, dan memberi salam tanpa dalam keadaan perlu meninggikan suara, tanpa perlu menjerit-jerit, sebab itu adab. Dan juga tanpa perlu, kalau kita tengok sekarang ni ramai orang yang dia lalu depan makam, dia akan mengendap, dia akan tengok ke dalam makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Itu tak elok, itu bukanlah di antara adab. Itu seolah-olah kita menghendap, tak elok, tak baiklah. Okey, baik. Fa yaqul assalamu alayka ya Rasulullah. Itu dengan beri salam,
Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya khiratullah min khalqih, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin wa khataman nabiyyin, Assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitik wa ala nabiyyin wa sa'iris salihin, Ashhadu annaka ballaghta risalah. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah. Ini risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa addaital amanah, dan engkau telah menunaikan amanah daripada Allah. Wa nasahtal ummah, dan engkau telah menasihati umatmu. Fajazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummatih. Moga-moga Allah Taala memberi balasan yang baik bagi engkau. Ma jaza rasulan, seperti mana Allah Taala memberi balasan kepada Rasul, kepada umatnya. Wa in kana qad awsahu ahadun bis salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya seseorang memberi pesanan, mewasiatkan kepada dia untuk memberi salam, orang kata kirim salam lah. Kalau seseorang tu dikirim salam pada dia, qala assalamu alayka ya Rasulullah min fulan ibni fulan, itu dengan lafaz kita melafazkan assalamu alayka ya Rasulullah min fulan, itu kita sebut nama orang yang kirim salam tersebut. Assalamu alayka ya Rasulullah min fulan ibni fulan. Fulan ibni fulan tak sebut, tak payah sebutlah, kita ganti nama orang yang bagi salam tersebut. Summa yata'akhkharu qadra zira'in ila jihati yaminihi, kemudian dia pergi, yata'akhkhar qadra zira'in, dengan selangkah, ila jihati yaminihi, itu dia pergi melangkah ke arah kanan. Fa yusallim ala Abi Bakr, itu dia memberi untuk menziarahi Sayyidina Abu Bakr. Kalau kita masuk dari babus salam, kita akan jumpa maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Tapi kalau kita masuk dari arah pintu babul baqi', kita akan jumpa maqam Sayyidina Abu Bakr dan juga Sayyidina Umar terlebih dahulu. Tapi kalau kita sekarang dah dia buat satu hala, kita akan masuk daripada babus salam. Itu kita akan jumpa maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Fa yusallim ala Abi Bakr, itu dengan beri salam kepada Sayyidina Abu Bakr, Assalamu alayka ya Abu Bakr, ataupun apa-apa juga salam. Summa yata'akhkharu zira'an akhar bisalam ala Umar radhiyallahu anhuma, dan kemudian dia melangkah satu lagi tapak untuk memberi salam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Summa yarji'u ila mawqifihi al-awwal qubalata wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia setelah menziarah dua sahabat tersebut, dia kembali ke hadapan maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yatawassalu bihi fi haqqi nafsihi, kemudian dia bertawassul fi haqqi nafsihi, iaitu bertawassul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tawassul ni ialah kita mendoakan, kita berdoa dengan berwasilahkan, menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara untuk kita mendapat redha Allah atau mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik perantara, sebaik-baik wasilah. Kalau kita nak terus dengan Allah Subhanahu wa taala pun tak ada masalah, cuma kita maksudnya kita kuranglah dia punya apa mustajabnya doa tersebut. Wa yatashaffa'u bihi ila rabbih subhanahu wa ta'ala, dan dia minta syafaat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yad'u li nafsihi wa li walidayhi wa ashabihi wa ahbabihi wa man ahsana ilaihi wa sa'iril muslimin. Dia berdoa untuk diri dia sendiri, untuk kedua ibu bapa dia, kaum sahabat handai dia, wa ahbabihi wa man ahsana ilaihi, dan mereka yang berbuat baik kepada dia, wa sa'iril muslimin, dan juga keseluruhan umat Islam keseluruhannya. Itu dia mendoakan kesemuanya.
itu dengan bertawassul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yajtahida fi iksari du'a, iaitu dia bersungguh-sungguh membanyakkan doa di hadapan maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman sekarang dah payahlah untuk kita nak berdiri lama di hadapan maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab orang terlalu ramai dan diganggu juga dengan polis untuk kita keluar, untuk kita segera beredar daripada tempat tersebut. Wa ayatida fi iksari du'a wa yaghtanim hadzal mawqif asy-syarif, dia ambil peluang sungguh-sungguh, ightanim sungguh-sungguh hadzal mawqif asy-syarif, tempat yang mulia tersebut. Dan kata para ulama, ini sepakat para ulama, tak kiralah sama dia Salafi ke Wahabi ke, mereka mengatakan maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sebaik-baik tempat, sebaik-baik buq'ah, iaitu dia kata para ulama lebih baik daripada Kaabah dan sebagainya, daripada Arash dan selainnya, tempat buq'ah tersebut, tempat tanah tersebut, iaitu maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam, dan sebaliknya kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan Mekah lebih afdal, Kaabah lebih afdal. Adapun imam-imam yang lain mengatakan bahawasanya Madinah lebih afdal, ataupun buq'ah, iaitu tempat tanah maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah lebih afdal. Itu perbezaan khilaf di kalangan para ulama lah. Tapi kata guru kami Syekh Yusri Hafizullah, beliau berpendapat, beliau turut berpegang dengan pendapat mengatakan bahawasanya itu adalah sebaik-baik tempat di alam ni, lebih baik daripada Arash dan segala isinya, lebih baik daripada Kaabah dan segala isinya. Baik. Wa tanim hadzal mawqif asy-syarif, dan dia mengambil peluang sungguh-sungguh ketika mana berada di hadapan maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, wa yahmadallah taala, dalam keadaan memuji Allah taala, wa yusabbihahu, bertasbih, wa yukabbirahu, bertakbir, wa yuhallilahu, dan mengucapkan la ilaha illallah, wa yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuksiru min kulli zalik, dan memperbanyakkan zikir-zikir tersebut. Summa ya'ti rawdah bainal qabri wal mimbar wa yuksiru min ad-du'a fiha, dan juga sampai mana selesai daripada berdoa, berzikir dan sebagainya, dia mendatangi, iaitu dia masuk ke dalam rawdah, iaitu bersebelahan dengan maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yuksiru min ad-du'a fiha, dan memperbanyakkan doa di dalamnya. Rawdah juga zaman sekarang dah susah juga untuk kita masuk dalam untuk tempoh yang lama, sebab ramai orang. Faqad rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma baina qabri wa minbari rawdatan min riyadil jannah. Telah riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma baina qabri wa minbari, di antara kuburku dan juga mimbarku, rawdatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Wa idza arada al-khuruj min al-Madinah wa safar, dan apabila dia nak keluar daripada Madinah untuk balik ke negara dia, istuhibba ay yuwaddi'a al-masjid bi rak'atain, maka digalakkan, dianjurkan bagi dia untuk mengucapkan selamat tinggal dengan melakukan solat 2 rakaat. Wa yad'u bima ahab, dan berdoa dengan apa yang dia nak, dia suka. So dia sebelum dia nak berangkat pulang tersebut, dia masuk ke dalam masjid, dia ziarah Nabi, kemudian masuk ke Raudhah,
kemudian dia solat 2 rakaat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Masjid Nabawi. Summa ya'til qabra fa yusallim kama sallama awwalan. Kemudian dia pergi balik ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yusallim, dan beri salam seperti mana salam yang kita bacakan tadi. Wa yu'idu du'a, dan dia mengulang doa. Wa yuwaddi'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan wa yuwaddi', itu mengucapkan selamat tinggal pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul Allahumma la taj'al hadha akhir al-'ahdi bi harami rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa, ya Allah, janganlah jadikan ini adalah akhir al-'ahdi, iaitu janganlah jadikan pertemuan ini ataupun perpisahan ini yang terakhir dengan harami rasulika sallallahu alaihi wasallam, dengan Madinah ataupun tempat baginda Rasul engkau wahai sallallahu alaihi wasallam. Wa yassir li al-auda, dan permudahkanlah daku untuk kembali ilal haramain, ke haramain, sabilan sahlatan, dengan apa-apa jalan yang dipermudahkan, bimannika wa fadlika, dengan kurniaan engkau dan juga limpah kurnia engkau ya Allah. Warzuqnil afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, rezekikanlah padaku, kurniakanlah kepadaku al-afwa, keampunan, wal afiyah, keafiatan di dunia dan juga di akhirat. Waruddana salimin ghanimin, dan sampaikanlah kami dalam keadaan selamat, ghanimin, dalam keadaan untuk mendapat segala keuntungan, ila salimin ghanimin, itu dalam riwayat yang lain, waruddana salimin ghanimin ila awtanina aminin, ke negara kami dalam keadaan aman. Fahadha akhiru ma waffaqani Allah bijam'ihi min azkaril hajj. Ini adalah yang apa yang Allah Ta'ala, apa yang telah di waffaqani Allah, apa yang Allah Ta'ala perkenankan, apa yang Allah Ta'ala bagi taufik padaku untuk mengumpulkan haji, zikir-zikir semasa mengerjakan haji. Wa in kana fiha ba'd at-tul binisbah ila hadzal kitab. Ada yang wahia wa in kana fiha ba'd at-tul binisbah ila hadzal kitab. Tapi yang apa, ada lagi zikir-zikir yang lain yang panjang, cuma fahiya mukhtasaratun binisbati ila ma nahfazuhu fihi. Cuma Imam Nawawi meringkaskan saja supaya kita dapat apa yang penting saja, supaya kita dapat menghafalnya. Wallahul karim nas'al an yuwaffiqana li ta'atih. Hanya pada Allah Ta'ala lah kita minta supaya diberi taufik untuk mentaatinya. Wa an yajma'a bainana wa bain ikhwanina fi dar karamatih, dan supaya Allah Ta'ala menghimpunkan kita dengan saudara-saudara kita fi dar karamatih, iaitu di syurga kelak. Wa qad awdahtu fi kitabil manasik ma yata'allaqu bi hadhihi al-adhkar min at-tatimmat wal furu' wa ziyadat. Dan kata Imam Nawawi lagi, aku telah jelaskan dengan detail dalam kitab Al-Manasik. Kalau kita siapa nak rujuk lebih detail, boleh rujuklah kepada kitab Al-Manasik tersebut. Ma yata'allaqu bi hadhihi al-adhkar min at-tatimmat wal furu' wa ziyadat, apa yang berkaitan dengan zikir-zikir yang lain, di antara yang sempurna dan juga furu' yang lain, wa ziyadat, dan tambahan-tambahan yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Walahul hamdu wan ni'mah wat taufiq wal ismah. Wa 'anil Utbi qala kuntu jalisan 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a A'rabiyyun. Dan kisah daripada Al-Utbi, beliau berkata, kuntu jalisan, aku duduk di 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku duduk bersebelahan dengan kubur ataupun makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a A'rabiyyun, kemudian tiba-tiba datang seorang A'rabi, ini seorang Arab pedalaman, Arab kampung lah, Arab Badawi. Kalau kita baca kitab-kitab, kalau A'rabi itu maksud pada orang yang datang daripada kampung, orang yang berada di pedalaman, Arab Badawi lah. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah.
Kemudian dia memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Allah Ta'ala. Kemudian Arab Badawi itu kata, aku telah mendengar Allah Ta'ala berfirman, ataupun aku telah mendengar Allah Ta'ala berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Itu firman Allah Ta'ala, walau annahum izzalamu. Arab Badawi ini bacalah ayat Quran tersebut. Walau annahum izzalamu, sekiranya mereka izzalamu anfusahum, yakni sekiranya mereka umat Islam menzalimi diri mereka, ja'uka, dan kemudian mereka mendatangi engkau, yakni mendatangi engkau ya wahai Rasulullah, fastaghfirullah, dan mereka minta keampunan kepada Allah, yakni di hadapan engkau wahai Nabi, wastaghfara lahumur rasul, dan juga mereka minta kepada keampunan dengan Rasul, iaitu mereka minta supaya Rasulullah SAW minta kepada Allah Ta'ala mengampuni mereka. Lawajadullaha tawwabar rahimah, dan mereka akan mendapati bahawasanya Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, lagi Maha Pengasih. Wa qad ji'tuka mustaghfiran min zambi, kata Arab Badui itu tersebut lagi, maka aku telah mendatangi engkau wahai Rasulullah, mustaghfiran min zambi, dengan niat untuk minta keampunan min zambi, daripada dosa-dosaku. Itu minta keampunan kepada Allah melalui perantaraan engkau wahai Rasulullah. Mustashfi'an bika ila rabbi, dan aku minta syafaat kepada engkau wahai Rasulullah kepada Tuhanku. Summa ansha'a yaqul, kemudian Arab tersebut melantunkan syair, ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumhu, wahai sebaik-baik makhluk yang dikebumikan di lembah yang agung. Al-qa' ni adalah lembah ataupun tempat yang dikelilingi oleh bukit, gunung-gunung. Itu Al-qa' ni tempat yang rendah, tanah yang rendah yang dikelilingi oleh gunung ganang dan bukit bukau. Fataba min tibihinna al-qa'u wal akamu, maka menjadi harumlah dari pancaran keharumannya, disebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di situ, maka terpancarlah ataupun harumlah dari pancaran keharumannya semua lembah, min tibihin al-qa' wal akamu, dan juga pegurungan, bukit bukau yang berada di kelilingan tersebut. Itu dapat tempias daripada haruman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu, diriku ataupun jiwaku menjadi tebusan kubur yang engkau menjadi penghuninya. Fihi al-afafu wa fihi al-jud wal karamu, yakni di dalamnya terdapat, dalam kubur tersebut terdapatnya kehormatan, al-afaf, wa fihi al-jud, dan padanya terdapat kedermawanan, yakni pemurah, yakni akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal karam, dan juga kemuliaan. Itu ringkasan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syair yang masyhur lah, kalau kita pernah dengar. Dan syair tersebut diukir di dinding ataupun di tiang hadapan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah zaman sekarang. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Turki. Tak ingat dah siapa. Baik. Kemudian setelah mana Arab Badui melantungkan syair tersebut, summan sarafa, kemudian dia balik ke tempat dia, balik ke kampung dia. Fa hamalatni aynaya faraitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-naum. Kemudian Al-Utbi tersebut, setelah mana berlakunya peristiwa tersebut, dia terlelap, tertidur, dan dia bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ya Utbi, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utbi, wahai Utbi, ilhaqil a'rabi, pergilah kamu berjumpa dengan A'rabi tersebut yang datang berjumpa dengan menziarahi aku tadi. Fabashshirhu, dan sampaikanlah berita gembira kepada dia, bi anna Allah Ta'ala qad ghafara lahu. Allah, sampaikanlah berita kepadanya bahwasanya Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Itu bisyarah kepada Arab Badui tersebut. Baik, selesai daripada kitab Azkarul Hajj. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, kurniakan kepada kita untuk menjadi tetamunya, untuk mengerjakan haji dan juga umrah, dan juga menziarahi makam baginda Nabi SAW sebelum kita meninggalkan dunia, insya-Allah. Allahumma aktub lana hajja baitikal haram wa ziyaratin Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma arzuqna hajja baitikal haram wa ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal 'am wa fi kulli 'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cukup dulu sekat tu untuk hari ini. Kita dah lebih masalah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu disebabkan kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan sambung kitab Azkaril Jihad. Azkaril Jihad, zikir-zikir semasa berjihad, iaitu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pada majlis yang akan datang, insyaAllah. Kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi SAW, tasbih kafarah dan juga salatul asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير جزاء. Terima kasih kepada semua atas kesudian meluangkan masa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan ataupun merahmati masa-masa kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.